السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jadi alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, timbalan pengurusi, ahli jawatan kuasa, guru-guru, para ulama, para pemimpin, hadirin, hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita, yang memberikan kita taufik, inayah, kemampuan, inayah, bantuan ya untuk kita melakukan kebaikan. Kalau bukan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada taufik, dorongan ya untuk kita buat baik, ya maka kita tak akan mampu untuk melakukan kebaikan. Ya, bagaimana kita nak melakukan kebaikan kalau tidak didatangkan keinginan, kemahuan ya untuk buat baik itu. Ya, berapa ramai orang yang tidak menghiraukan ya kebaikan itu. Bahkan apabila meninggalkan itu tidak merasakan ya, apa-apa kerugian. Ya. Kerana apa? Kerana tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berapa ramai orang yang dia mendapatkan ya keinginan, punya niat, tetapi belum mampu untuk melakukannya. Jadi itulah kita perlukan kepada taufik ya, inayah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya kebaikan itu terlaksana, dan itulah anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Baik, kita teruskan lagi. Ya, kata pengarang kitab rahimahullahu taala, dan ya seterusnya iaitu tasyahud akhir, ya pada yang terakhir iaitu duduk iftirash. Kemudian tasyahud iaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu sekurang-kurang tasyahud dan sekurang-kurang tahiyatnya ialah Allahumma salli ala Muhammad. Selesai kat situlah. Baik, artinya tahiyat yang berkat, yakni haluan ataupun aluan ya, at-tahiyat ya, tahiyat itu ialah kata aluan ya, kalau kita ucapan yang baik, yang berkat, dan selawat yang baik itu sabit, iaitu tetap bagi Allah Ta'ala. Jadi mana kata ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam Isra, ya maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, ya Allah Taala sendiri yang mengucapkan kata aluan itu untuk dirinya sendiri. Allah Taala sendiri yang ucapkan ya pujian itu untuk dirinya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka. Allah Ta'ala memberikan, Allah Ta'ala kata sejahtera ke atas engkau. Sejahtera itu sabit atasmu, hai Nabi, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala serta berkatnya itu sabit bagimu. Ya, mana kata itu ucapan yang Allah Ta'ala ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lalu perkataan sejahtera itu sabit atas kami dan atas segala hamba Allah yang salihin, iaitu yang baik. Jadi itu ucapan siapa? Ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Allah Taala mengucapkan ya sejahtera dan selawat dan salam rahmat yang khusus kepada baginda
dan barakat kepada baginda, maka Nabi SAW tidak melupakan kepada kita. Nabi kata assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka Nabi doakan untuk kita sekalian umat baginda Nabi SAW. Nabi tak lupa kita. Ketika Isra, ketika dalam situasi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu pun Nabi tak pernah lupakan kepada umatnya. Baik. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, naik saksi aku bahawasanya tiada Tuhan yang mempunyai sembah, iaitu yang mempunyai sembah itu ialah yang layak disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah Ta'ala, dan naik saksi aku bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, Allahumma salli ala Muhammad, wahai Tuhanku, beri rahmat olehmu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kata di sini pengarang kitab, beliau terus menterjemahkan selawat itu dengan makna ya Allah berilah rahmat kepada baginda. Kerana kita tahu bahawasanya kalau selawat itu datang daripada Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, maka bermakna rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kepada para Nabi, maka bermakna rahmat yang khusus kepada para Nabi itu. Baik. Kemudian seterusnya rukun yang ke-10, tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir itu. Rukun yang ke-11, selawat atas Nabi SAW di dalam tasyahud yang akhir. Dan rukun yang ke-12, duduk di dalam, iaitu ketika tasyahud akhir dan di dalam selawat itu. Makna kata duduk ini adalah satu perkara yang wajib. Andai kata sengaja satu orang itu tak nak duduk, bangun dia. Dia baca tasyahud ketika bangun, maka adakah sah tasyahudnya? Maka jawapannya adalah tidak sah. Melainkan kalau uzur, uzur itu kalau memang tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Maka zahirnya tidak ada masalah. Itu kerana uzur, bukan kerana sengaja. Kalau sengaja maka tidak boleh. Maka oleh kerana itu, kalaulah satu orang itu bangun sehingga rakaat yang kelima, dia tak sedar, dia bangun rakaat yang kelima. Ketika dia bangun, dia ingat, maka wajib turun balik. Wajib dia turun, tak boleh dia sambung. Kalau dia sambung, dia ingat. Ketika baca Fatihah tu dia ingat, memanglah rakaat kelima. Dia pun terus sahaja, maka kalau sengaja maka batal solatnya. Sengaja dan tahu maka batal solatnya. Jadi kerana apa batal? Kerana sengaja menambah rukun. Sengaja menambah rukun. Jadi sama juga kalau kita ingat ketika rukuk, bangun rakaat kelima baca Fatihah, kemudian ketika rukuk saja baru teringat, terus duduk. Tak perlu i'tidal. Kerana i'tidal itu rukun juga. Dia terus duduk. Dia dalam situasi itu terus duduk. Sama juga kalau sujud terus duduklah, tak ada masalah. Baik. Jadi itu situasinya, iaitu kalau bila kita sebut duduk tasyahud akhir ini wajib, maka kalau sengaja meninggalkannya ataupun mengiktikadkan sesuatu yang wajib itu adalah sunat, maka hukumnya tidak sah salat. Mana kata wajib kita mengiktikadkan perkara yang wajib itu adalah wajib. Baik. Dan sunat pada tasyahud yang akhir itu duduk tawarruk. Namanya iaitu hendaklah engkau duduk di atas punggungmu yang kiri, dan engkau keluarkan tapak kakimu yang kiri pada pihak kanan, sebelah kanan, dan engkau dirikan tapak kakimu yang kanan itu. Ini jelaslah kita biasa duduk tawarruk dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Bilakah disunatkan untuk kita duduk tawarruk? Jadi itu duduk tawarruk ini beliau beritahu sunat, dia memang sunat lah.
hukum duduk tawarruk itu adalah sunat. Bilakah disunatkan duduk tawarruk itu? Ialah disunatkan pada tasyahud yang selepasnya ada salam. Pada tasyahud yang selepasnya ada salam, maka tasyahud itu disunatkan duduk tawarruk, ya, dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Ya, adapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah, maka kita jelas dalam mazhab mereka tidak ada duduk tawarruk dalam solat, tak ada. Yang ada hanya duduk iftirash. Ya, duduk iftirash itu macam duduk tasyahud awal lah. Jadi kalau kita pergi di negara mereka, maka duduknya sama sahaja. Ya, duduk tasyahud akhir ke tasyahud awal ke sama sahaja, tak ada bezanya. Duduk tawarruk ini disunatkan dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Ya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dia sunat saja. Sunat saja. Jadi kalau ada keuzuran dia, barangkali tempat kita sempit. Barangkali sempit. Yalah, kita duduk, ya, nak duduk sebelah orang sebelah pula, ya, badan orang kata sihat, gitu. Ya, kiri kanan kita sihat, masya-Allah. Jadi, ya, duduk kita pun dah sempit, tak pernah duduk iftirash, tak ada masalah. Jadi duduk tawarruk itu hukumnya sunat sahaja. Dia sunat hay'ah. Dia macam kita mengangkat tangan. Ya, macam kita mengangkat tangan. Dia angkat tangan itu kalau dalam mazhab kita, dia disunatkan pada 4 tempat. Iaitu yang pertama ketika takbiratul ihram, iaitu angkat tangan. Yang kedua ialah ketika hendak rukuk. Yang ketiga adalah ketika bangun daripada rukuk. Dan yang keempat adalah ketika bangun daripada tasyahud yang pertama. Jadi 4 tempat ini. Jadi pun begitu, ramai saja orang yang tak angkat tangan. Dia nak rukuk tidak mengangkat tangan, nak bangun daripada rukuk tidak mengangkat tangan, ataupun bangun daripada tasyahud awal pun tidak mengangkat tangan. Jadi itu sunat. Dia adalah sunat. Dan sunat hay'ah ini, dia kalau diumpamakan seperti anggota, maka dia seperti kita kata hiasan lah, ya, bulu-bulu. Jadi dia macam tu. Jadi dia umpama hiasan, ya, sembahyang itu. Ya, manakala sunat ab'ad dia seumpama anggota. Ya, anggota. Ya, tangan, kaki. Kalau tak ada, hidup lagi, tapi cacat lah. Jadi itu sebab sunat ab'ad ini kalau ditinggalkan, maka disunatkan untuk sujud sahwi. Sama ada meninggalkan dengan sengaja tinggalkan. Mungkin ada orang setengahnya ditanya, ya, macam mana Ustaz, tak ingat doa kunut. Ya, tak ingat doa kunut, boleh tak sujud sahwi? Tak ada masalah sujud sahwi. Ya, kalau tak nak sujud sahwi pun tak ada masalah juga, kerana dia adalah sunat. Tetapi solatnya kita kata dia cacat. Dia cacat daripada segi apa? Bukan tidak sah. Sah solatnya, tapi ada kekurangan, seumpama mungkin kaki kurangnya, mungkin jari kurangnya. Jadi begitu. Itu sunat ab'ad. Dia ada pun rukun, maka rukun itu umpama kepala dengan badan lah. Ya, kalau tak ada kepala, ya, maka habislah. Ya, tidak sah sembahyang itu. Baik. Maka itu duduk tawarruk. Dan baca olehmu pada duduk tasyahud yang akhir itu. Maka di sini Imam Ghazali rahmatullahi alaih menukilkan satu bacaan yang penuh. Jadi ini yang kita bezakan, satu kita kata manhaj, ya, satu cara pengajian fuqaha faqih dengan sufi. Ya, faqih itu ketika mana mereka menerangkan sesuatu hukum, maka mereka menerangkan hukum yang paling, orang kata, yang cukup. Kalau buat banyak tu dah cukup. Tak payah lebih. Kalau tak lebih pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab para fuqaha tujuan mereka adalah untuk menerangkan kadar ibadat yang kalau buat macam tu dah cukup. Kalau kita tahu macam tu dah cukup. Tak lebih pun tak pun. Ya, tidak kurang, tapi jangan kurang lah.
kadar itu tahiyat yang pertama ini. Kemudian manakala manhaj sufi pula mereka lebih suka untuk membawa satu cara yang mana apabila diberitahu maka dicantumkan bersamanya perkara-perkara yang sunat supaya diamalkan bersama. Nah, supaya kita amalkan, bila kita amalkan bukan sekadar kita amalkan yang fardu, tetapi kita amalkan yang sunat juga. Jadi itu kadang-kadang bila bila kita mengetahui perkara yang kita hanya sekadar mempelajari dengan manhaj sufi itu saja, maka kadang-kadang kita menganggap perkara yang sunat itu wajib, dan menganggap perkara yang sunat itu wajib itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah ialah apabila seseorang itu mula menghukumkan kepada orang yang tidak melakukan perkara yang sunat itu dengan satu kesalahan dan seumpama. Jadi itu yang masalah. Namun kalau mengikut manhaj fiqhi sahaja, maka kadang-kadang seseorang itu terjerumus dalam masalah dia nak ambil benda yang paling simple saja. Benda yang paling simple, cukup dia kata, ni cukup lah, ni dah sah dah, cukup, apa nak tambah lagi, dah cukup, ini dah sah dah. Jadi dia terjerumus dalam dalam tipu daya ini. Bukan masalah tidak salah, bukan masalah benda itu salah, bukan, tetapi rugilah dia. Kalau dia tambah sedikit perkara yang sunat itu kan pahalanya besar, ganjarannya banyak, jadi rugi. Jadi itu sebabnya Imam Ghazali beliau datangkan perkara yang wajib dulu, kemudian selepas itu beliau datangkan secara penuh digabungkan yang wajib dengan yang sunat, supaya bila kita beramal maka kita cantumkan yang fardu itu dengan yang sunat. Maka indah amalan itu, cantik amalan itu. Amalan kita jadi cantik. Tidaklah solat kita itu hanya sekadar orang kata hanya sekadar untuk cukup makan saja. Cukup makan saja. Jadi tak cantik lah. Jadi itu sebab Imam Ghazali datangkan tahiyat yang selengkapnya, iaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi sirah perkataan selawat Ibrahimiyah ini ada beberapa sirah lah, beberapa cara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu kan satu sirah juga, satu riwayat juga. Jadi tidak ada masalah. Ada yang menambahkan Sayyidina pun tidak ada masalah. Bahkan kalau mengikut Imam Nawawi, Imam Nawawi rahmatullahi alaih menyatakan bahawasanya kalau dalam sesuatu perkara itu ada beberapa riwayat, maka Imam Nawawi kata aku lebih suka menggabungkan riwayat itu supaya dapat diamalkan kedua-duanya sekali. Jadi itu kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi tidak ada masalah kalau nak diletakkan Sayyidina pun tidak ada masalah. Kemudian baca olehmu, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika. Jadi ini pun ada dua riwayat juga. Riwayat yang pertama ialah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Itu satu riwayat. Sampai la ilaha illa anta, itu satu riwayat.
Kemudian riwayat yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu riwayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Nah, itu riwayat yang lain pula. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, maka di sini ada 3 ataupun 4 riwayat dalam doa ini. Ya, maka digabungkan. Ya, kalau nak baca satu saja pun tidak ada masalah. Ya, kalau nak baca satu pun tidak ada masalah. Dan kalau nak baca semua pun tidak ada masalah, boleh sahaja. Cuma kalau kita menjadi imam, ya, maka kalau ada ya makmum yang nak cepat, ya, maka dipendekkanlah. Maka bacalah, ya, paling kurang 1 doa ataupun 2, tidak ada masalah. Namun kalau sembahyang sendiri, maka afdal kita baca semuanya lah. Baik, artinya, wahai Tuhanku, ampuni olehmu akan dosaku yang telah aku kerjakan. Jadi ini terjemahan kepada doa ini sahaja. Ada pun terjemahan kepada selawat ini, maka telah disebutkan sebelumnya. Cuma selawat itu biasalah doanya dalam selawat, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya Allah, rahmatilah olehmu ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, hamba engkau dan rasul engkau, pesuruh engkau, nabi yang ummi, dan ke atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isterinya dan zuriatnya, seperti engkau merahmati ke atas baginda Nabi Ibrahim dan ke atas keluarga Nabi Ibrahim, dan berkatilah. Jadi itu samalah, mafhumnya sama sahaja. Baik. Jadi perkataan An-Nabi Ummi, jadi kita sebut Al-Ummi. Ummi itu ialah tidak membaca. Jadi ada sesetengah mengatakan bahawa Ummi itu tidak pandai membaca. Ya, namun Al-Faqir lebih suka menterjemahkan Al-Ummi, yang merupakan sifat terpuji kepada Nabi itu ialah yang tidak membaca. Nabi itu tidak membaca, sifatnya tidak membaca. Jadi itu satu kesempurnaan. Tidak membaca pada Nabi itu satu kesempurnaan. Kerana apa? Kerana itu menunjukkan, membuktikan bahawa apa-apa yang datang daripada Nabi itu memang secara langsung, ya, memang wahyu semata. Memang wahyu semata. Itulah. Itu yang itu yang satu bentuk pujian kepada Nabi. Ya, Nabi Ummi, Nabi yang tidak membaca, kerana nak beritahu apa yang Nabi cakap tu semuanya wahyu, bukan datangnya daripada bacaan. Adapun kalau kita tak membaca, itu satu kelemahan lah. Ya, namun begitu bukan bermakna tidak membaca semata. Tidak membaca itu tidak boleh, tidak. Ya, kerana ada juga di kalangan ulama disebut sebagai ulama ummi, ulama yang tidak membaca. Ya, kerana apa? Kerana barangkali dia tidak dapat melihat, jadi tak membaca. Ya, kerana zaman dulu mungkin tidak ada kemudahan, ya, seperti buku kita kata buku yang orang buta boleh baca, braille tu. Jadi bahkan sekarang pun masih belum meluas lagi. Bukan semua bacaan ada tulisan tu, bukan semua. Bahkan yang ada pun mahal. Jadi makna kata tidak membaca itu pun bukan semata yang tercela, bukan. Ya, tetapi tidak belajar. Tidak belajar itu yang tercela sebetulnya. Kerana kalau tidak membaca, namun dia mendengar, belajar dan mendengar, jadi dia dapat ilmu. Dengan mendengar pun dapat ilmu juga. Dia berapa ramai sahabat-sahabat yang mereka memang tak membaca. Ya, kerana zaman jahiliyah, ya, zaman sahabat, mereka kalau nak dikira orang yang pandai menulis, zaman sahabat itu berapa orang sahaja yang pandai menulis. Ya, zaman mereka yang pandai menulis. Ya, tapi pun tak pandai menulis, tapi bisnes mantap. Sahabat ni tak pandai menulis, tapi bisnesnya mantap juga. Ya, mereka ni ahli perniagaan yang berjaya. Ya, itu sahabat.
Dia mana kata mengira tu memang dia congak-congak aja. Dia macam orang dulu lah. Orang dulu kadang tak pergi, orang kata tak sekolah pun, tak pergi sekolah. Ya, tapi buat kira-kira tu, ya nenek-nenek kita tu, ya pandai lagi pada kita, congak-congak dia. Dah boleh, dah dapat dah jawapan dia. Kita pun tak dapat lagi jawapan. Ya, congak-congak kita. Jadi begitu, mana kata dia orang punya fikiran tu tajam. Ya, fikiran mereka tajam. Jadi apa nama, ada di kalangan ulama yang ummi, mana kata dia mendapatkan ilmu dengan jalan apa dia, dengan jalan mendengar, ya, dengan jalan mendengar, banyak belajar, mendengar lah daripada mendengar. Ya, jadi itu sebab, ya itu sebab apa nama, jalan wasilah untuk mendapatkan ilmu itu ialah pendengaran yang pertamanya. Ya, bukan penglihatan tapi pendengaran, dengar itu. Ya, kerana sahabat Nabi pun ada yang buta, Abdullah ibn Umi Maktum, ya, yang buta yang tidak melihat. Ya, maka mendapatkan ilmu dapat juga, tapi dengan mendengar. Baik. Artinya, wahai Tuhanku, ini terjemah daripada doa. Ya, ampunilah olehmu akan dosaku yang telah aku kerjakan dahulu dan dosaku yang kemudian, dan ampuni olehmu akan dosaku yang di dalam rahsia, yang batin, dan dosaku yang zahir. Ya, dosaku yang aku lakukan secara tersembunyi lah maksudnya, dan dosa yang aku lakukan secara terang-terangan, dan yang terlebih daripada yang diharuskan, dan barang yang engkau ketahui. Dia kata wama asraftu, itu terjemahan daripada wama asraftu. Ya, makna kata wama asraftu itu dia terjemahkan apa nama, dan dosaku, dan yang terlebih daripada apa yang diharuskan. Apa maksudnya? Ya, makna kata wama asraftu, iaitu ampunkanlah juga sesuatu yang bukan, mana kata benda yang harus yang kita buat secara berlebih-lebihan. Itu pun merupakan apa nama, benda yang harus, benda yang harus ini, dia kita katakan bahawa memang benda yang harus tetap harus, benda yang harus tetap harus, tetapi dia menjadi satu kesalahan kalau kita berlebih-lebihan. Di sisi siapa? Di sisi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi orang yang dekat dengan Allah taala, ya, kalau dia buat benda yang harus itu pun berlebih-lebihan, maka dianggap itu satu kesalahan juga. Sebab apa? Sebab bila dia buat benda yang harus berlebih-lebihan, maka dia akan kurang dalam melakukan kebaikan. Ya, contohnya tidur. Ya, tidur. Ya, selagi mana kita tidur, kita jaga solat. Ya, lepas subuh tidur sampai zuhur, bangun solat zuhur, lepas solat zuhur tidur lagi sampai asar, sambung lagi, lepas asar bangun solat asar, sambung sampai maghrib. Ya, kemudian tidur pula, sambung sampai isyak, bangun isyak, kemudian tidur pula sampai esok pagi. Jadi memang tidur saja tu. Boleh saja, harus tak jatuh haram. Tidak jatuh haram selagi mana tidak ada hak yang dia tidak tunaikan. Kalau ada hak yang dia tidak tunaikan, dia bukan kerana tidur tu haram, bukan. Haram itu kerana dia tak tunaikan hak, bukan kerana tidur. Tidur itu tetap hukumnya harus, tetapi berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam melakukan perkara yang harus. Ya, sama juga makan. Makan kita bulan puasa ni, besok ni dah tahulah. Ya, ni dah banyak open masjid, open house besok ni dah. Memang daripada pagi sampai ke malam ni. Ahad pun sama juga. Daripada pagi sampai ke malam. Jadi jimat duit tu sebenarnya. Tapi jadi berhati-hati. Harus, tak ada masalah, harus, tetap harus. Tetapi bila berlebih-lebihan perkara yang harus ini pada orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia akan menganggap itu satu kesalahan. Kerana apa? Kerana meninggalkan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana berlebih-lebihan dalam perkara yang harus ini menunjukkan kepada hati yang lalai. Itulah hasil. Ini mazhab yang baik.
apa nama, pelaksanaan solat jenazah. Dalam pelaksanaan solat jenazah daripada segi kaifiah solat jenazah tidak ada perbezaan ya, daripada segi apa nama, takbirnya ya, tempat takbirnya dan salamnya sama sahaja. Cuma daripada segi mengangkat tangan, dalam mazhab al-Imam Syafi'i kita tetap mengangkat tangan di setiap takbir, itu hukumnya adalah sunat. Ya, manakala dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah ia tidak disunatkan mengangkat tangan. Tidak disunatkan mengangkat tangan. Adapun mazhab Maliki dan mazhab Imam Ahmad saya tidak pasti kerana saya tak belajar dua mazhab itu. Adapun mazhab Hanafi saya belajar ya di Pakistan. Ya, adapun mazhab Syafi'i juga. Jadi saya menukilkan dua mazhab yang saya pastilah. Adapun dua mazhab yang lain wallahu a'lam. Tapi dua mazhab yang lain biasanya tak lari lah. Dia tak lari daripada mazhab, dia sama ada sama dengan mazhab mazhab Syafi'i ataupun mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi itu daripada segi angkat tangan sahaja. Adapun perkara yang lain sama sahaja dari segi kaifiahnya. Ya, pernah dia ambil masa sikit, pernah jadi cerita ni. Nak jadi kes cerita ni, ya, salat jenazah ghaib. Sahabat saya lah dah habis dah. Masa tu dia dah habis dah. Dia ni kira junior lah. Dia dah habis dah. Ya, di Consulate Malaysia di Karachi. Di Consulate Malaysia di Karachi. Jadi kawan ni ialah duduk Pakistan lama, 8 tahun belajar. Ya, 8 tahun duduk Pakistan lama belajar. Jadi bila dia disuruh untuk jadi imam, dia salat jenazah ghaib. Salat jenazah ghaib. Jadi ni pun kita akan bahasnya jenazah ghaib ni. Salat jenazah ghaib. Jadi bila dia angkat takbir Allahu Akbar, lama. Lama. Masa tu lampu tutup. Lama. Tiba-tiba lah tak jadi. Batal solat. Semua jadi menggelabah. Apa hal tu lah tiba-tiba batal solat. Tiba-tiba batal solat. Jadi adalah seorang naik pula. Naik macam biasa lah. Ni bila last bila dah balik jamiah semua tanya apa hal buat tiba-tiba buat hal sembahyang jenazah, buat malu kan kau. Dah lah kau belajar agama kan. Yang datang tu banyak student ada yang student medik dan banyaklah ni student agama. Kau dah buat malu kau punya. Dia kata aku tak ingat lah kena angkat tangan ke tak kena angkat tangan ni. Tak ingat kena angkat tangan ke tak angkat tangan ni. Jadi batal solat. Jadi itu kesnya, tu je kesnya. Baik. Kemudian yang kedua, perbezaan yang kedua dalam mazhab kita jenazah. Ya, jenazah dalam mazhab kita adalah suci. Jenazah dalam mazhab kita adalah suci. Jadi jenazah kita dibawa di dalam masjid. Sebab apa? Sebab suci. Namun dalam mazhab Hanafi, jenazah di sisi mereka adalah najis. Jadi oleh kerana itu mereka tidak letak jenazah di dalam masjid. Dia tengok dalam mazhab Hanafi, sekalipun mereka solat di dalam masjid, tapi jenazah mesti kat luar. Jenazah mesti dekat luar. Dia tak akan bawa masuk dalam masjid. Ya. Dekat luar, kalau dekat di negara mereka, kalau dekat tempat imam tu, dia ada pintu, dia ada ruang yang besar. Jadi dia letak luar daripada masjid, luar daripada tu. Jadi imam solat dalam masjid, jenazah tu di luar. Jenazah tu di luar. Jadi ataupun mereka sebahagian jemaah di luar, ya, dan jemaah tu bersambunglah, saf itu bersambung sehingga ke dalam. Jadi mereka buat begitu. Jemaahnya di luar. Itu yang terbaik. Ataupun kalau tak, mereka akan solat di beranda, ya, di depan. Sebab biasa masjid di sana dia akan secara umumnya semua lebih kurang biasa masjid dia akan ada ruang terbuka depan masjid. Biasa ruang terbuka ni musim panas dia akan sembahyang sana lah. Waktu malam biasa sembahyang di ruang terbuka. Sebab sejuk lah, ya, musim panas memang panas, sembahyang dalam masjid memang panas. Jadi malam dia akan sembahyang di ruang terbuka. Jadi jenazahnya dia akan di sana, pada solat jenazah di luar. Dia tak akan solat jenazah
dalam masjid. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Itu yang keduanya. Dan yang ketiga, ada pun salat ghaib, ya, maka dalam mazhab Imam Syafi'i kita mengatakan bahawa salat ghaib itu sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan, mana kata kalau ada orang yang meninggal, ya, di hujung sana kita tak dapat nak hadir, maka kita boleh salatkan, ya, salat jenazah ghaib, tak ada masalah. Adapun dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah, maka salat jenazah ghaib itu tidak disyariatkan, ya, maka mereka tidak adalah salat jenazah ghaib, tidak ada. Ya, makna kata kalau andai kata mereka salat jenazah ghaib, makna kata mereka taklid kepada mazhab lain, ya, bukan mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, ada hadis, kita bergantung pada hadis, ya, iaitu, ya, satu ketika Nabi mendengar berita Najasyi meninggal, maka Nabi salat jenazah ghaib. Nabi salat jenazah ghaib. Najasyi tak ada di situ. Maka Nabi, bila Nabi dengar, maka Nabi salat, ya, Nabi kata qumu, ya, wasallu ala, ya, sembahyang untuk jenazah dia. Maka di situ dalam hadis ini Imam Abu Hanifah bila mengatakan bahawa tidak ada salat jenazah ghaib, maka apa yang mereka jawab kepada hadis ini? Ya, maka banyak antara jawapannya ialah mereka mengatakan bahawa itu adalah khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana Nabi disingkapkan di hadapan Nabi, ya, maka Nabi itu tidak ghaib. Nabi itu tidak ghaib, ya, maka disingkapkan perkara itu di hadapan Nabi, ya, maka tidak ada masalah itu daripada ijtihad mereka. Dan yang penting mengikut mazhab itu, tak ada masalah, ya, mereka ijtihad itu. Baik, kerana yang sabit hadis itu pun bukan hadis yang merupakan khabar mutawatir, bukan, khabarnya adalah khabar wahid, ya, maka tidak ada masalah. Baik, masalahnya ialah kalau membid'ahkan orang lain, itu masalah tu. Kalau tak ada masalah apa, ya, damai, orang kata damai saja, santai saja. Baik. Kemudian wama asraf tu. Jadi itu yang kita kata, apa yang dan yang terlebih daripada yang diharuskan, dan barang yang engkau ketahui dengan dia yang datang daripada aku. Iaitu wama anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau tahu daripadaku. Jadi, ya, di sini persoalan, ya, apakah Allah Ta'ala tidak tahu apa yang akan berlaku kepada kita? Jadi ini sebenarnya nak bagi tahu bahawasanya kita meminta ampun begitu halus. Kita meminta ampun itu ialah sehingga kita meminta ampun dengan kesalahan yang baru dalam ilmu Allah Ta'ala. Mana kata kesalahan itu belum kita buat lagi, kita tak buat lagi, ya kan? Kita tahu di dalam tauhid itu ialah setiap apa yang berlaku, yang akan berlaku, itu telah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita nak buat salah esok ni kita nak pergi kenduri ni, kalau kita nak buat salah, nak apa nama orang kata, nak mengumpat, nak bergosip begitu, tu pun dah Allah Ta'ala dah tahu dah sebenarnya. Allah Ta'ala dah tahu dah. Maka itulah yang kita minta ampun. Apa-apa yang engkau, yang ada di dalam rahsia engkau, yang aku akan buat salah, itu pun aku minta ampun juga. Kesalahan yang macam tu pun aku dah hari ini belum buat lagi, dah minta ampun dah untuk kesalahan itu. Nak katakan bahawa kita nak menzahirkan, kita nak menunjukkan bahawa kita sangat memerlukan kepada keampunan daripada Allah Ta'ala. Bukan benda yang kita dah buat sahaja kita minta ampun, bukan. Tapi benda yang kita belum buat lagi, yang Allah Ta'ala dah tahu kita akan buat, tu pun kita minta ampun dah, siap-siap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kata bahawasanya kita ni memang benar-benar, ya, mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Macam orang nak nikah satu lagi lah, belum nikah lagi, tapi dah minta maaf dah awal-awal dah. Minta maaf awal-awal dah. Jadi dah tahu dah tahu dah nak buat kesalahan. Jadi minta maaf. Bukan begitu maksudnya kita ni, bukan begitu. Tapi nak bagi tahu bahawa ya, kita ni memang sememangnya hamba yang lemah, yang tak terlepas daripada kesalahan. Maka kita minta ampun, ya, siap-siap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Baik, engkaulah yang dahulu dan engkaulah yang kemudian. Jadi ini satu bentuk pujian dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Ya, engkaulah yang dahulu dan engkaulah yang kemudian. Tiada Tuhan melainkan engkau. Jadi kan di sini kita diajar ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memuji Allah. Ya, hendaknya kita memuji Allah. Jadi itu sebab ya Allah Taala ajar kita buat perkara itu. Dan itu yang sama juga kalau kita buat kepada orang, orang pun suka kita sebenarnya. Orang pun suka. Kita minta maaf, lepas minta maaf puji pula. Masya Allah. Dia bos, ada bos. Kita minta maaf, lepas minta maaf puji pula bos tu. Jadi memang cepat naik pangkat tu. Cepat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bawah. Dia tu. Yang merah tu. Yes. Pandai lah. Tak ada sambung lama lagi. Jadi bila dia habis? Bagi masa sikit. Sekali lagi. Wahai Tuhanku, aku memohon peliharaan dengan engkau daripada siksa kubur dan daripada siksa neraka dan daripada fitnah pada ketika hidup dan ketika mati. Ya, fitnah itu yang ujian, dan daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, ya, ujian Dajjal itu. Kenapa dikhususkan? Ya, sedangkan fitnah hidup dan mati itu, Masih Dajjal, fitnah Dajjal juga termasuk dalam fitnah ujian hidup dan mati itu. Ya, kenapa dikhususkan? Kerana fitnah Dajjal ini antara fitnah yang besar, yang sangat hebat lah. Yang sangat hebat. Dia kita tak dapat nak bayangkan sebenarnya. Mungkin kita bayangkan dia satu bentuk ya kebodohan dia dan seumpamanya itu bayangan saja, tetapi sebenarnya dia lebih dahsyat, sehingga semua nabi yang diutuskan, dia tidak ada nabi yang diutuskan melainkan dia akan mengingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal untuk minta lindung daripada Allah Ta'ala ya daripada fitnah Dajjal ini. Wahai Tuhanku, bahawa aku memohon peliharaan dengan engkau daripada sesuatu yang membawa kepada dosa dan daripada sesuatu yang membawa kepada dituntut oleh orang yang membayar akan dia, yakni hutang, iaitu daripada hutang. Wahai Tuhanku, bahawa aku zalim akan diriku, iaitu aku melakukan kezaliman kepada diriku dengan zalim yang amat banyak. Jadi maksud melakukan kezaliman kepada diri sendiri ialah melakukan kesalahan lah. Kerana apa dia? Kerana setiap kesalahan itu akibatnya adalah kembali kepada diri kita. Ya, mungkin kita zalim kepada orang lain, ya, itu secara zahirnya, tapi hakikatnya kita akan dapat balasannya. Jadi itu setiap kezaliman itu kita akan menerima. Maka kita meminta ampun daripada kezaliman itu. Dan tiada yang mengampuni segala dosa melainkan engkau jua. Maka ampunilah olehmu bagiku dengan beberapa ampunan daripadamu, dan beri rahmat olehmu akan daku, yakni kepada daku, kerana bahawasanya engkau jua yang mempunyai dan yang mengasihani, yang mengampuni dan yang mengasihani akan hamba-Nya. Mana kata tengok dalam doa itu diselang-selang ya antara meminta dan memuji. Jadi itu sebenarnya ya, itulah sebenarnya ya cara kita meminta sebenarnya. Kita nak minta apa-apa pun macam tu juga, nak minta daripada orang pun macam tu juga. Ya, kita minta puji ya, dapat tu insya-Allah. Ya, kalau minta saja tak puji susah nak dapat. Ya, dia kena minta puji. Jadi itu sememangnya begitu. Allah Taala dah ajar dah kita sebenarnya satu uslub ataupun satu cara. Ya, bahkan sebetulnya kita meminta ketika bersunyi diri itu pun satu tempat yang ataupun satu ketika yang mudah untuk diterima doa, kan, tengah malam. Ya, pernah satu masa yang
Ya, yang saya tengah duduk sorang-sorang kan. Duduk sorang-sorang. Ya, tiba-tiba anak datang. Ya, duduk sorang-sorang tengah malam dah, dekat lewat malam lah. Ya, tiba-tiba anak saya datang minta, ya, bagi tahu itu ini. Jadi, ya, kita bila apa nama orang tua, bila kita, ya, bila anak datang sorang-sorang minta tu, dia rasa lain tu. Ya, dia rasa lain. Ya, kalau masa tengah ramai-ramai itu minta, kita tak kisah dia. Lain kalilah, lain kalilah. Biasalah lain kalilah. Lama lagi, banyak lagi. Jadi tapi kalau tengah sunyi-sunyi macam tu, tiba-tiba datang cerita, kita pun rasa, jadi sebab kita. Jadi masa tu saya teringat, ya, ni baru hamba minta pada hamba. Ya, hamba rasa macam tu. Ya, hamba yang sifat kasih sayangnya begitu terhad itu pun rasa macam tu. Bagaimana kalau kita minta pada Allah Ta'ala? Ya, bagaimana kalau kita minta pada Allah Ta'ala dalam keadaan sunyi, yang mana Allah Ta'ala itu sangat-sangat pemurah, sangat-sangat nak dengar permintaan hambanya. Jadi macam mana Allah Ta'ala boleh dengar doa hamba itu? Jadi begitulah kadang-kadang Allah Ta'ala ajar kita dengan keadaan, ya, semasa mungkin dengan anak kita, mungkin dengan orang sekeliling kita, Allah Ta'ala mengajar kita sesuatu daripada keadaan itu. Baik, rukun yang ke-13, yang terakhir, memberi salam. Yang pertama iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekurang-kurang, ya, memberi salam itu ialah Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sunat pada memberi salam yang pertama itu bahawa engkau palingkan mukamu ke kanan sekira-kira dilihat oleh orang yang di sisi belakangmu yang kanan akan pipimu yang kanan, dan demikian lagi engkau berpaling ke kiri pada salam yang kedua sekira-kira dilihat oleh orang yang di sisi belakangmu yang kiri akan pipimu yang kiri. Ya, pada kata berpaling itu sunatlah hukumnya. Kalau kita nak bagi salam, dia lurus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh saja, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak wajib. Ya, mungkin barangkali kita duduk, ya, bergaduh. Ya, bergaduh. Di kanan itu musuh. Musuh ketat. Tiba-tiba kita terperangkap antara musuh ketat. Nak bagi salam, tak bagi salam. Jadi lurus saja bagi salam. Tak ada masalah. Apa nama, sah. Salamnya tetap sah. Ya, jangan kita, ni tak bagi salam lagi ni. Tiba-tiba bangun. Tak sah. Ya, bagi salam itu ialah mengucapkan salam itu memberi salam itulah mengucapkan. Itu kena ucap, ya, bukan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Cuma sunat adalah dia di sebelah kanan sehingga orang belakang boleh nampak pipi kita yang sebelah kanan, dan sebelah kiri sehingga orang belakang boleh nampak pipi kita sebelah kiri. Itulah adabnya. Dan sunat engkau niatkan akan keluar daripada sembahyang pada ketika mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi niat keluar daripada sembahyang itu hukumnya adalah sunat. Baik. Dan sunat juga apa dia? Dan sunat engkau niatkan memberi salam atas barang siapa yang di kananmu daripada malaikat dan sekalian muslimin daripada manusia dan jin pada salam yang pertama, dan demikian lagi engkau niatkan memberi salam akan seumpama yang demikian itu pada salam yang kedua. Maknanya kata ketika kita salam pertama, kita niat juga memberi salam kepada orang yang ada di sebelah kanan kita, sesiapa sahaja, orang Islam, jin ke, semua kita niat untuk bagi salam kepada mereka, ucapan salam. Dan begitu juga kepada salam yang kiri, kita niatkan juga memberi salam kepada mereka. Salam ini doa lah. Dan inilah kelakuan sembahyang. Dan inilah kelakuan sembahyang orang yang seorang, dan lagi akan datang kelakuan sembahyang imam dan makmum, insya-Allah. Mana kata ini keadaan orang yang sembahyang sendirilah. Ini keadaan orang yang sembahyang sendiri. Adapun orang yang sembahyang menjadi imam ataupun makmum, ya, maka akan disebutkan nanti. Jadi ini kan banyak perkara-perkara yang sunat sebenarnya. Ketika bagi salam sahaja pun ada ada 3 sunat, ada 2 ataupun 3 ataupun 4 sunat dekat situ. Iaitu yang pertama niat untuk keluar daripada salam. Yang kedua adalah memalingkan muka itu pun sunat juga. Kemudian yang ketiganya adalah niat, ya, kita bagi salam untuk orang yang di sebelah kiri dan kanan kita. Jadi itu kan semuanya adalah perkara yang sunat, dan perkara-perkara yang sunat ini kalau hadir kita, maka itu pahala semua.
Ya, niat kita bagi salam, kita niat bagi salam untuk orang yang sekalian orang yang berada di sebelah kanan, sekalian orang yang berada di sebelah kiri. Jin, malaikat. Jadi itu kan besar pahala kerana doa kita lebih besar, doa kita lebih besar pahala kita. Jadi itu sebab itu sebab afdalnya solat itu di tempat yang lebih ramai orang lebih afdal solat. Ya, tetapi itu sebab afdalnya itu kerana bila kita tahu inilah perkara ini. Di antaranya iaitu yang akan menambahkan nilai solat kita bila kita melakukan perkara-perkara yang sunat ini. Ya, kita niatkan, ya, insya-Allah, ya, semoga apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar dan kita sampaikan insya-Allah apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang saya mohon maaf. Kita buang jauh-jauh dan lupakan ya sebenar hari raya ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan kekuatan, ya, inayah, bantuan dan sentiasa mengingatkan kita untuk kita mengamalkan perkara-perkara ini, dan apa yang baik itu semoga Allah Subhanahu wa taala terima insya-Allah. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.